kan berdasarkan video tadi awak ada notes tak? Apa faktor kekuatan, apa faktor kestabilan, recall balik. Untuk tajuk tahun 6, siapa yang ingat yang kita pernah buat pengurusan bahan terbuang? Sama kan? Yang tahun 6 tu kan pernah buat kan pengurusan bahan terbuang di mana Adib dia buat mesin duit kan. Ada yang buat pelanda buku, ada yang buat makanan kucing. Dia sama je sebenarnya. Nanti murid tahun 5 akan jumpa lagi sekali untuk tajuk pengurusan bahan terbuang. Jadi sebenarnya kaitan antara tajuk tahun 5 dengan tahun 6 tu sangat-sangat berkaitan. Kadang-kadang awak rasa macam mana buat dah. Tapi memang macam tu lah dia punya link dia sama. Jadi saya teruskan, sebelum saya tanya soalan, ada tak siapa-siapa nak tanya soalan berdasarkan video tadi? Kalau ada siapa nak tanya soalan, especially yang belum buat lagi. Yang belum buat lagi rak kasut ni. Jadi saya share video hari ni supaya awak dapat sedikit idea. Mungkin awak boleh buat lebih baik lagi pada kawan-kawan awak yang dah buat. Kan? Awak dah tengok contoh kawan awak yang buat ni. Dan awak yang belum hantar ni mungkin awak buat lebih baik pada mereka. Jadi yang belum buat ni ada tak soalan nak tanya? Kalau tahun 6 nak tanya pun tak ada masalah. Kalau ada nak tanya. Alright. Dami Akila, kenapa awak letak kaki dekat rak kasut awak tu? Untuk mengelakkan dari habuk masuk dalam rak kasut. Sebab yang kaki tu untuk tinggikan dia. Jadi dia mudah awak lah untuk membersihkan di bahagian bawah tu. Tahniah Dami Akila. Antara murid yang paling cepat hantar dia lah. Ini antara yang cepat hantar projek sains. Apa kos yang Hamzah buat tadi? Apa soalannya? Berapa kos? Hello Hamzah. Berapa kos? Kira kos berapa Hamzah buat? Kos rak kasut tu. Anggaran je. Dia murid tahun 6 ni dia kalau tanya anggaran kos dia dah terror dah. Kan dia buat projek RBT baru ni. Soalan besar ni. Berapa? 10. RM10. Cuba kira RM10 tu daripada mana tu? Daripada semburan spray cat. Lagi? Lepas tu masking tape. Okay. Satu lagi? Apa lagi? Daripada glue stick. Okey, tahniah Hamzah. Okey, sebenarnya kalau kita tak cat tu, harga dia dalam RM5 je. Kita dah dapat satu rak kasut. Yang kita buat daripada bahan terbuang. Tujuan kita cat tu supaya kita nak kemasan. Betul dalam RM5 je sebenarnya. Tapi kita cat tu sebab kita nakkan satu kemasan. Nampak lebih cantik kan. Dan bila kita cat tu dia agak tahan lama lah. Sebab cat tu kan kita tengok juga spray kan. Kalau kita kena air tu kurang lah sikit berbanding kalau kita tak spray cat. Dan lagi satu dekat bawah dia tu kita letak masking tape lah. Supaya kalau ada air pun at least dia tahan lama sikit lah berbanding kalau kotak kan. Kotak kita terus kalau kena air terus kembang kan. Jadi itu adalah faktor-faktor yang kita buat reka cipta yang di mana penggunaan bahan yang lestari dapat menjimatkan kos tahan lama dan tidak mencemarkan alam kita. Okey, saya terus duduk ni. Tak ada macam tu faham je. Yang tak buat lagi ni faham cara dia Saya harap awak yang belum siap ni awak dapat buat lagi cantik lah, lagi hebat lah daripada kawan-kawan yang dah siap ni. Sebab kawan-kawan dah siap ni dia dah tunjuk contoh ke awak. Jadi mungkin awak boleh gabung jalin ke dengan inovasi kawan-kawan awak tadi. Okay? Untuk hasilkan produk yang lebih baik lagi pada kawan-kawan yang tadi. Okay, ni kita aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Jadi awak kaitkan yang gulungan kotak yang Hamzah masukkan tadi tu dengan video ni. Ni Mama. Yang buku saya ni sampai habis.
Okay ya. Okay, siapa nak ulas video tadi? Kaitkan dengan inovasi rak kasut tadi. Saya tak nak cerita lah rak kasut, bukanlah rak kasut tu kita buat dengan konkrit. Saya nak awak relatekan yang Amza buat tadi tu, apa kaitan dengan video tadi? Siapa boleh jawab? Siapa boleh share? Amza masukkan satu gulungan kotak tu. Sebenarnya gulungan kotak tu dia ganti kepada besi solid tadi. Pasal tak? Solid besi tadi. Dia buat sebagai penyokong. Nampak tak? Okey, lepas tu yang gulungan kotak yang silinder tu, gulungan ink printer tu kan, dia jadikan sebagai frame dia. Okey, so bila dia masukkan simen, konkrit, okay, berserta besi tadi tu, lepas dah kering, dia akan buang frame tu. Maksudnya di sini, kalau tiada besi sebagai penyokong, adakah tiang tu akan lebih kuat? Adakah dia punya tiang ataupun dia punya beam tu akan kuat? Seterusnya taklah kan. Jadi faktor kekuatan tu sebenarnya amat dipengaruhi oleh jenis bahan yang kita gunakan. Jadi kadang-kadang bila awak dah besar nanti mungkin awak nak kerja sebagai jurutera kan. Jurutera awam kan. Awak kena kira senarai bahan yang awak buat tu adakah cukup dengan saiz binaan yang awak buat. Kalau binaan awak besar, simen cukup tak, besi cukup tak, itu sangat mempengaruhi kekuatan sesuatu binaan. Okay, kalau kita kata kita rujuk pada kestabilan, kita tengok luas tapak dia kan, luas tapak dengan ketinggian. Kalau awak jadi engineer nanti awak dapat cipta bangunan yang tinggi dan stabil, awak memang hebat lah. Sebab bukan senang sebab kita kena cukup kiraan. Dari segi kiraan tu mesti cukup. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, video tadi, dia ada kaitan dengan penggunaan bahan untuk menjadikan binaan awak tu kuat dan kukuh. Kuat ni maksudnya dia tidak pecah, tidak rosak, tidak retak, tidak runtuh. Okay? Itu maksud kuat. Alright. Saya ada soalan tak setakat ni? Saya cakap seorang. Ada nak tanya? Okay? Ada nak tanya? Tak ada. Kalau tengok gambar ni nampak tak? Dia nak bina slab kan? So dia nak bina slab dia mesti ada besi solid ni. Solid besi ni untuk dia kuatkan lagi pembinaan slab dia ni. Jadi bila dah siap ni dia akan masukkan simen lah. Okay. Okay, kita tengok buku teks muka surat 213. Kita besarkan lagi skrin. Okay. Amalan penggunaan bahan lestari. Jadi awak kena faham apa itu maksud lestari. Okay. Definisi pengguna lestari. Tadi lestari saya dah sebut tadi kan. Bahan yang tahan lama, yang kukuh, yang kuat, yang menjimatkan kos. Itu lestari. Yang tidak mencemarkan alam kan. Yang menjimatkan. Okay. Jadi kalau sebagai pengguna lestari, dia menggunakan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan asas ke arah mencapai kualiti hidup yang lebih baik. Pada masa yang sama dapat meminimumkan penggunaan sumber asli. Maksudnya tadi bila dia buat rak kasut tadi, dia menggunakan kotak, dia sebenarnya dapat meminimumkan sumber asli. Di mana kalau kotak kita tahu kan dibuat daripada pokok kan. Pokok tu adalah sumber tumbuhan kan. Ni tahun 4 ni, dari tahun 4. Jadi kita dapat menjimatkanlah penggunaan sumber asli kita seperti tumbuhan tu. Sebab banyak tumbuhan yang dipotong, macam balak tu kan. Dia nak jadi tu, nak naik sebagai pokok balak tu dia mengambil masa yang sangat lama Tapi kita potong tak sampai dah ada guna mesin kan. Tak sampai 30 minit dah boleh potong kan. Jadi itulah sebabnya kita mesti kalau ada barang yang kita boleh reuse balik, kita cuba guna balik untuk menjimatkan. Okay, bahan toksik dan pengeluaran bahan buangan dan bahan pencemar supaya tidak menggugat. Okay, generasi akan datang. Maksudnya bila nanti kamu ada cucu cicit kan. Generasi akan datang ni adalah maksudnya pokok balak tu banyak lagi lah kan. Untuk buat kertas, untuk buat perabot rumah kan. Okey. Dia sebut tadi pembinaan rak kasut awak ni mestilah tahan lama, tidak mudah rosak, tidak mencemarkan alam, menjimat kos dan mudah selamat digunakan. Maksudnya tak adalah tajam kan. Itu yang penting Okey, kita teruskan lagi. Ini buku teks Kalau siapa yang ada buku teks pun boleh buka. Kalau tak nampak skrin mungkin tak berapa jelas. Okey, penggunaan bahan yang berhemah dapat mengelakkan pembaziran dan mengurangkan kos. Betul, kita dapat mengelakkan pembaziran. Jadi awak tak perlu beli pun. Kalau awak tengok kat kedai-kedai kan, rak kasut dalam berapa Dalam RM10 jugalah kan. Jadi awak buat tu sampai RM10 kos dia.
Kalau awak tak cat RM5 je. Tu dapat jimatkan kos. Jadi sumber alam seperti bahan galian, contohnya petroleum, logam dan bahan tumbuhan akan kehabisan jika tidak digunakan secara berhemah. Berhemah ni okey. Jadi macam mana kita nak mempraktikkan penggunaan bahan secara lestari? Okey, yang pertama dia kata dia bawa bekal. Nampak? Dia tidak menggunakan bekas polistrina. Jadi bekas makanan yang dia bawa ni dia boleh, saya ulang balik. Okey, maksud di sini kalau kita guna bekas makanan kita sendiri, kita buat bekal, kita jarang menggunakan bekas polistrina sebab bekas polistrina ni dia adalah bahan yang tidak terbiodegradasi. Dia tidak boleh, dia lambat mereput. Dia mengambil masa lama berjuta tahun lah untuk mereput ni. Jadi bila kita banyak sangat guna bekas polistrina yang susah mereput ni, akan berlakulah pencemaran alam. Ini awak belajar tahun 6 pengurusan bahan terbuang nanti, tapi ada kaitan dengan tajuk ni juga sebenarnya. Okey, yang kedua, dia mengguna semula botol plastik. Macam awak tadilah, awak buat cerita rak kasut. Sama je Jadi benda yang kita boleh guna macam botol plastik ni banyak yang kita boleh guna. Kita boleh buat bekas pensel kan. Kita boleh buat sebagai minum air, dia banyak. Sebab plastik pun adalah salah satu contoh bahan yang suka mereput, yang tidak terbiodegradasi. Okey, yang ketiga, saya akan membaiki barang atau peralatan lama kerana dapat menjimatkan wang. Okey, peralatan lama ni contoh macam perabot-perabot lah. Bukannya peralatan elektrik Peralatan elektrik awak jangan pandai-pandai nak repair kalau awak tak ada ilmu. Okey, kalau peralatan elektrik tu better hantar kedai lah. Kalau rasa mahal, better beli baru. Tapi kalau peralatan lama ni contoh macam perabot-perabot yang rosak, kan, kursi yang patah kaki, meja yang patah kaki, yang boleh digunakan almari yang tercabut pintu, itu boleh repair sendiri. Jadi tak perlulah beli baru. Okey, yang keempat, saya membawa beg plastik barang. Ini kan, sekarang ni kalau pergi mana-mana shopping komplek ada kebanyakan lah kan. Cuma dekat Masli belum lagi kan. Kalau pergi kat mana-mana kat luar lah, di luar sana tu, hari Sabtu je tak sediakan paper bag. Jadi kita kena beli satu paper 20 sen kan, paper bag 20 sen. Jadi dia nak menggalakkan kita membawa beg kita sendiri. Jadi dia dapat menjimatkan penggunaan plastik. Tapi sekarang pun plastik dah ada yang mereput. Jadi kalau kamu simpan plastik, betul plastik kita simpan untuk kita guna balik untuk buang sampah kan. Tapi ada plastik yang boleh mereput sekarang ni. Okey, sebenarnya. Okey, nombor 4 ni yang kelima, dia menggunakan buku latihan terpakai. Maksudnya saya tahu kalau kadang kita banyak buku-buku lama, buku tulis yang ada lagi yang tak guna. Betul tak? Di bahagian belakang ada lagi sekarang separuh buku tu. Jadi awak boleh potong, awak boleh jadikan sebagai nota untuk buat ulang kaji pelajaran. Nota hari ni pun boleh lah. Take note kan? Apa yang kita dapat ni kita salin. Sambil dengar, sambil salin. Okay, supaya kita lebih fokus dan kita lebih ingat. Sebab bila kita belajar, kita dengar je, dia kurang berkesan. Berbanding kita dengar, kita fokus, kita salin. Okay. Okay, amalan pengguna lestari. Siapa yang terlibat dengan, saya rasa Dennis Amsyar. Dennis Amsyar terlibat dengan projek IMAX Johor. Kan? Di mana awak kena sediakan bil elektrik. Kan, awak kena key in, awak kena kira berapa kos penggunaan bil elektrik di rumah. Okay, jadi contoh yang pertama kalau kita sebagai pengguna lestari ni, yang pertama kita kumpulkan kertas. Yang tadi kita guna semula kertas yang tak digunakan, tapi bila macam surat khabar dah banyak sangat kan, kita hantar ke pusat kita semula. Okay, jangan buang. Okay, tapi untuk baru ni projek sekolah kan, kita projek IMAX kan yang kita hantar dekat belakang tu, dia ramai yang hantar kotak, hantar peti ais pun ada, hantar menci basuh pun ada kan, untuk program ni lah IMAX Johor ni. Okay, kita hantar di sekolah masa tu kan. Jadi semua murid terlibat untuk projek ni. Okay, yang kedua, kita beli tanaman keluaran tempatan. Ini kita belilah, kita sokong barangan tempatan kita lah. Yang ketiga, kita gunakan lampu Kalimantan. Okey, sekarang ni lampu Kalimantan kalau perasan ni dia hanya kebanyakannya di sekolah-sekolah lah. Dia lebih jimat sebenarnya berbanding mentor biasa. Tapi kalau di rumah, saya rasa rumah-rumah sekarang ni sebahagian besar dia dah guna downlight.
Tapi download pun macam dia ada dua jenis juga kan. Kalau awak beli yang warna putih tu, dia tulis save energy. Itu lebih jimat sebenarnya berbanding yang warna kuning tu. Okey, sama juga dengan lampu Kalimantan lebih jimat berbanding mentol yang biasa warna kuning tu. Okey, yang keempat ni tutup televisyen, radio dan komputer. Ini biasa berlaku kadang-kadang tak ada orang pun dekat tempat menonton tu kan. Tapi TV tu buka, radio tu buka. So, kena jimat lah. Okey. Elakkan membuka peti sejuk. Ini kalau bulan puasa ni. Bulan puasa ni dia dah panas kan. Dia asyik buka peti ais je nak rasa sejuk kan. Janganlah bila dia buka tu dia sangat mengguna banyak elektrik. Okey, menjimatkan penggunaan air. Ini pun salah satu faktor kalau kita jimat penggunaan air, kita adalah pengguna yang lestari. Di mana bila kita kurangkan penggunaan air, contoh kalau kita nak basuh baju kan, baju kita beberapa helai je tapi kita basuh dengan mesin yang besar. Jadi sangat rugilah kan. At least kita kumpul 2 hari ke 3 hari ke kalau baju tak banyak lah kan. Kalau ramai ahli keluarga tu kenalah basuh hari-hari kan. Tapi sebab jumlah yang besar tak apalah. Jadi bila kita jimat air, kita dapat menjimatkan tenaga elektrik. Okay? Sebab kita guna mesin basuh, tenaga elektrik. Betul tak? Kan? Jadi tenaga elektrik kita dapat menjimatkan sebab dia adalah membekalkan air dan kita dapat menyaring sisa kumbahan tu kita dapat jimat lah. Sisa kumbahan tu sisa kita lah. Sisa kumbahan tu macam sisa domestik di rumah. Contoh macam najis kita, air kencing kan, air basuhan, itulah sisa kumbahan. Okay, yang disalurkan ke Ustaz. Yang Indah Water kan. Dikumpul kat situ, dia bersihkan, dirawat di situ kan. Itu dah belajar ni tahun 5 kan. Right. Kita teruskan lagi tahun 6 kita jumpa lagi nanti. Okey. Ini kita balik ke semula tajuk kita tadi yang kita tengok video tadi tu kan. Kita recall balik faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Awak boleh nampak di situ ada 2 bas, 1 2 tingkat, 1 setingkat. Jadi bas yang setingkat lebih stabil sebab dia lebih rendah kan. Yang kedua awak tengok dekat situ ada 2 objek di mana pasu besar, luas tapak yang besar dengan pasu dengan luas tapak yang kecil. So luas tapak bila dia besar dia lebih stabil. Sama juga dengan basikal, kalau basikal beroda 3 macam beca kan. Beca dengan basikal biasa yang 2 tu beca lebih stabil Awak boleh kayuh lepas tangan pun tak ada masalah, dia stabil Okey, jenis bahan. Ini yang kita bincang tadi konkrit awak dah tengok video tadi, besi, kayu, plastik. Jadi ada certain plastik contoh dekat sekarang ni kalau macam ACP yang owning kat rumah-rumah dia guna ACP kan, dia buat dia plastik. Plastik ni dia mudah melengkung. Itu penggunaan secara berleluasa jugalah di Malaysia ni. Dia binaan tambahan rumah sebenarnya. Okey? Ni antara yang kuat lah. Tapi kalau kita nak banding, cuba tengok kat sini jabatan konkrit dengan jabatan kayu, tipi kayu memang confirm lah. Konkrit lebih kuat. Konkrit ni dia gabungan daripada yang awak tengok tadi tu. Dia ada besi, dia ada simen kan. Itu konkrit tu. Okey, bentuk struktur. Bentuk melengkung. Dia paling kuat. Dia sangat kuat. Dia lebih kuat berbanding dengan bentuk kuboid. Okey, cuba tengok Okay, contoh kalau kita tengok terowong dan jabatan kan, dia bentuk dia melengkung sebab tahu struktur dia kuat. Jadi kalau untuk kekuatan kita ingat 2 ni je. Jenis bahan, bentuk struktur. Kalau besi dengan kayu, confirm lah besi kan. Okay. Kemudian kita tengok kepentingan dia ialah tadi saya dah sebut tadi tahan lama, kurang kos penyelenggaraan, selamat. Kalau kita tengok di sini titik kayu memanglah jimat kan. Kos dia tapi tak tahan lama, nak kena repair, masa, tenaga habis macam tu je kan. Memanglah dia murah pada awalnya tapi bila kita kira balik kan, dengan masa kita, dengan nak buat balik baru, dengan keselamatan, yang penting keselamatan, nampak tak? Budak ni melintas tapi tengok jabatan dia, tengok ada yang lubang ni kan, bila masa boleh jatuh ni. Kalau perasan baru-baru ni di mana? Di Sabah ke di Sarawak? Yang dia nak belajar, dia nak cari line internet tak dapat kan? So dia terpaksa pergi waktu malam dekat jabatan gantung kan, dekat kampung dia kan. Tiba-tiba jabatan tu runtuh. Nampak tak kesungguhan murid di luar bandar sana untuk belajar. Tapi nak buat macam mana kan, kesian dia. Jadi jatuh, cedera. Jatuh, tinggi, jabatan tu tinggi. Awak boleh search
Dalam Facebook banyak dia cerita pasal ni. Dalam berita pun ada. Okay. Okay, jadi awak bersyukurlah. Kita kena bersyukur. Kita kat Johor ni tak ada masalah. Awak buka je komputer dah boleh on. Boleh tengok muka saya. Awak boleh tengok muka kawan-kawan awak. Tak ada masalah. Awak tak payahlah nak pergi mana-mana. Nak cari line internet. Tak ada masalah. Kalau sikit-sikit mana tak apa dengar tu. Itu adalah sikit-sikit sangat. Berbanding dengan mereka-mereka yang kawan-kawan awak yang di pedalaman tu kan. Okay, kita teruskan lagi. Okay, saya nak bagi awak satu masalah Boleh baca kat situ. Bina model struktur binaan. Ni tak payah bina lah. Awak cerita saja. Okay, dengan menggunakan 10 helai. Sekiranya awak ada 10 helai kertas A4. Lepas tu awak ada sebiji telur mentah. Okay. Saya nak awak bina model struktur binaan awak tu. Okay. Dalam masa 5 minit. Dan diletakkan telur mentah di atas binaan awak. Di atas 10 helai kertas A4. Macam mana awak nak bina? Okay. Anda dikira berjaya sekiranya struktur binaan tidak runtuh dan telur tidak pecah. Okay. Siapa on the dot boleh bagi jawapan? Okay, Dekat bawah tu dia ada macam letak segitiga tapi panjang. Dia macam letak banyak. Lepas tu atas tu macam ada bulat tak telur itu. Kat atas. Saya kata tadi kertas A4 10 helai kan? Awak kata segitiga. Macam mana segitiga tu? Kita. Macam mana jadi segitiga pula? Kita nak bina satu binaan yang kuat dan kukuh dengan 10 helai kertas A4 hanya menggunakan 10 helai kertas A4 dan kita akan letakkan sebiji telur. Dan telur tidak pecah, bangunan tidak runtuh. Binaan kita tak runtuh. Tak ada? Cikgu tak jelas. Dia kena tak tapak dia tu kena buat supaya dia boleh ukur. Suara kau jelas ke Kai? Sini. Kan saya cakap tadi bila awak tengok binaan, kalau awak tengok bentuk segitiga dengan bentuk yang straight kan, yang biasa, yang straight, yang biasa kan, yang straight macam tu kan, dengan awak bentuk segitiga, dia lebih kuat yang segitiga tu kan. Jadi apa yang awak perlu buat sebenarnya, okay, 10 keping kertas A4 tu awak lipat-lipat. Awak lipat macam buat kipas tu. Awak lipat, awak tindan. Lepas tu di akhirnya awak letaklah sebiji telur. Okay, saya share screen tadi. Tak? Nampak tak? Okay, dia telah membina. Dia lipat je. Tak sampai 5 minit. Saya rasa 3 minit dah siap ni. Dia lipat macam bentuk kipas tu. Tapi untuk telur tu dia buat satu binaan. Untuk lindungi telur. Macam tu lah cikgu saya cakap. Tak nampak kan? Okey. Jadi binaan yang dia buat untuk telur ni, dia tak mau telur ni Cikgu saya tak nampak. Dia tak nak telur tergolek. Jadi dia buat satu casing untuk telur ni. Nampak. Kan? Okay, kita tengok soalan ni saya buat satu soalan berkaitan dengan projek tadi tu. Kita ada 2 rak kasut A dengan rak kasut B. Okay, rak kasut A ni dengan rak kasut B ni sama, memang sama. Okay, rak kasut A dan rak kasut B. Kedua-dua ketinggian dia sama, diameter gelung ni sama, luas tapak sama, jenis binaan sama. Tapi apa yang berbeza? Rak kasut B ni kita masukkan gulungan kotak dalam setiap gelung. Ada 6 gelung, ada 6 gulungan kotak. Okay. Jadi hasil penyiasatan kita rekodkan di jadual sebelah. Kita tengok jenis A tadi, bila tak ada gulungan kotak, bilangan kasut dia 12. Bilangan kasut yang dapat ditampung 12. Okay, jenis rak kasut B, bila ada 6 gulungan kotak, dia dapat tambah lagi 3 pasang kasut menjadikan 15. Ni pasang 12 pasang, 15 pasang. Okay ya? Jelas Jelas tak? Okay, jelas Sorry. 12. Jelas. 12 12 kasut. Jelas. 12 kasut dengan 15 kasut. Bukan pasang 12 kasut dengan 15 kasut. Okey, berdasarkan penyiasatan tadi,
Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. On the dot. Siapa nak jawab? On the dot. Cikgu, ulang soalan dia, cikgu. Soalan dia ada di sini. Soalan dia tadi ke? Okey, soalan ni Okey, rak kasut A ni dia tak ada gelong kotak. Dia tak ada gulungan kotak dalam ni. Dia kosong. Nampak? Dia kosong. Okey, rak kasut B ni dia ada gulungan kotak. Dalam ni ada gulungan kotak dia letak dalam ni. Ni gulungan kotak dia masuk dalam rak kasut B. Okay. Hasil eksperimen, hasil penyiasatan kita dapati A dapat 12 kasut ditampung. B dapat 15. Okay. Apa dia pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas? Bilangan Kotak. Dimanipulasi. kehadiran gulungan kotak. Apa? Kehadiran gulungan kotak. Dimanipulasi kita ambil je ni, kita kena pasti pemboleh ubah dimanipulasi ni yang kita boleh ubah. Contoh kita tak nak letak 6 lah, nak letak 4 saja. Kita boleh letak. Kita yang tentukan pemboleh ubah tersebut. Nampak So, dimanipulasi adalah kehadiran gulungan kotak. Okey. Untuk bergerak balas? Bilangan kasut yang dapat ditampung. Yes. Dekat dalam kotak jadual ni, bilangan kasut yang dapat ditampung. Maksudnya hasil penyiasatan kita adalah pemboleh ubah bergerak balas. The result of the experiment tu Okay, jadi terus masuk jawapan kat sini. Kehadiran gulungan kotak untuk dimanipulasi, bilangan kasut yang dapat ditampung untuk bergerak balas. Okey, tujuan penyiasatan ini. Siapa boleh jawab on the dot? Tahun 5 pula lah. Tahun 5. Tahun 5. Ingat balik macam mana nak jawab soalan tujuan. Kita dah ada 2 pemboleh ubah. Kita boleh bina soalan tujuan. Saya nak jawab. Alright. Teruskan. Menyiasat hubungan antara kehadiran gulungan kotak dan bilangan kasut yang dapat ditampung. Okey. Tanya. Okay, Tanya. Akil Suara Akil tadi. Saya tak nampak gambar kat sini. Imran. Macam Imran je. Imran. Okey, Imran. Tanya Imran. Okey, untuk tahun 5 awak kena hafal Imran. Imran. Okey, awak kena menyiasat hubungan antara yang ada dalam awak punya jawapan untuk tujuan. So, teknik untuk menjawab tujuan tadi, awak yang pertama jangan lupa bulatkan tujuan ni ataupun gariskan tujuan ni. So, menyiasat hubungan antara tu mesti dah hafal. Apa-apa soalan tujuan mesti mula dengan menyiasat hubungan antara, ambil pemboleh ubah dimanipulasi, kehadiran gulungan kotak dan bilangan kasut yang dapat ditampung. Jadi bila ada 2 pemboleh ubah di atas ni, dia akan membantu awak untuk membina, untuk menjawab soalan tujuan. Okey. Cikgu, kenapa soal cikgu macam Dapatkan hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah. Siapa boleh jawab? Sekejap saya tutup. Jelas suara saya? Dah. Okay, jelas Alright, siapa boleh jawab hubungan? Bila kata hubungan ni, dia masalahnya sekarang bila awak jawab hubungan, awak buat menyiasat hubungan antara. Bukan itu salah. Ramai jawab macam tu. Hubungan ni adalah cara jawab dia macam kita jawab kesimpulan. Atau kita jawab hipotesis. Ada nak jawab soalan hubungan ni? Saya. Okey, teruskan. Semakin bertambah kehadiran gulungan kotak, semakin bertambah bilangan kasut yang dapat ditampung. Okey, sekarang ni kita tengok satu ada, satu tak ada kan? Satu ada, satu tak ada. Boleh terima jugalah semakin bertambah Satu tak ada langsung ni. Satu ada. Okey, boleh terima. Semakin bertambah kehadiran gulungan kotak, semakin bertambah bilangan kasut yang dapat ditampung. Maksudnya kalau ada gulungan kotak ni, banyaklah kasut dapat ditampung. Jadi pastikan awak guna perkataan semakin kita boleh guna ataupun awak boleh guna jika maka. Okay? So awak kena tengok dekat sini corak dia macam mana. 06 ni bertambah ke berkurang? Bertambah. Yang ni 12-15 bertambah. Jadi kalau cara jawab yang betul, awak membaca soalan, awak akan tulis tambah dekat sini. Ataupun dekat atas ni tambah. Maksudnya bila awak tulis tambah, jawapan awak tak akan salah lah untuk
hubungan ni. Itu teknik menjawab UPSR Okey, corak. Sama juga tadi gariskan corak. Tadi gariskan hubungan. Sekarang gariskan corak. Okey, orang lain pula. Siapa nak jawab corak? Corak bilangan kasut yang dapat ditampung ni. Corak dekat sini. Bertambah. Bertambah. Okey, untuk corak Bertambah. Bertambah. Pola lah. Pola, corak, pattern. So tengok di sinilah. 12, 15 Bertambah. pada pandai dah ni. Bertambah. Dah ni. Dah. Yang ni luas tapak mempengaruhi kestabilan struktur binaan. Okey. Ni awak kena ingat dia ada dua. Kalau untuk hypothesis statement ni dia ada dua. Satu mempengaruhi, satu dipengaruhi. Kalau awak ingat kalau mempengaruhi M ni, PM depan lah. Tulis gariskan luas tapak, tulis kat sini PM. Pemboleh ubah manipulasi. Kemudian kestabilan struktur binaan. Gariskan kestabilan struktur binaan, PB di belakang. Kalau dipengaruhi pula, contoh soalan dipengaruhi, kestabilan struktur binaan dipengaruhi oleh luas tapak. Kalau dipengaruhi PB dekat depan. Okay, so kita ingat kalau M ni PM kat depan. So jangan terbalik. Kalau hypothesis statement awak terbalik, jawapan awak akan salah. Okay, last soalan. Siapa nak jawab? Luas tapak mempengaruhi kestabilan. Saya. Semakin bertambah kehadiran gulungan kotak, semakin bertambah bilangan kasut yang dapat ditampung. Okay, sebab itu saya bagi soalan ni. Saya dah tahu dah awak akan jawab soalan dekat jadual. Dia tanya berdasarkan pernyataan. Jangan aku boleh. Di atas maksudnya pernyataan luas tapak mempengaruhi kestabilan struktur binaan. Bukan dia kata berdasarkan penyiasatan di atas. Oh, faham. Faham tak? Kalau dia kata Ingatkan ikut yang ke atas tu kata yang dua. berlaku. Sebab itu saya buat soalan ni. Kalau Okey. SR Semakin dia careless. Dia tak baca soalan dekat sini. Dia terus jawab soalan dekat penyiasatan. Padahal dia tanya soalan dekat hypothesis statement. Okey, lagi sekali. Siapa tadi? Saya. Semakin bertambah luas tapak, semakin bertambah kestabilan struktur binaan. Yes. Itu je. Jadi bila dia kata pernyataan di atas, maksudnya dia rujuk kepada hypothesis statement yang diberi. Kita ni jadi murid tahun 5 awak akan jumpa soalan ni di tahun 5 sebenarnya tahun 4 dah ada bentuk soalan ni. Bentuk kemahiran proses sains. Bentuk soalan kemahiran proses sains. Biasa kalau soalan UPSR 2016, 2017 dia soalan nombor 7 dan 8. Okey. Okey. Saya rasa kita masa dah melebihi 5 minit. Jadi untuk uji kendiri ni untuk tahun 6 tak payah buat lah. Tahun 6 saya akan bagi tajuk lain, aktiviti lain yang tahun 6 punya. Untuk tahun 5 awak kena jawab soalan 215 muka surat last kali dalam buku teks 215. Jawab soalan nombor 1 sampai nombor 3. So untuk minggu ini sahaja tugasan awak. Awak settlekan tugasan ni. Untuk minggu depan kita akan sambung dengan fokus kepada kemahiran proses sains. Kita akan guna buku hijau dan saya akan sharekan juga dengan tahun 6 juga sebab dia ada kaitan dengan teknik menjawab. Walaupun tak ada UPSR, awak akan jumpa nanti di sekolah